kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Dari Pusat Penyiaran Aswara, membawakan Suara Anak Madani bersama hos anda, Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita bersiaran sekali lagi langsung daripada Pusat Penyiaran Aswara dan malam ni kita akan berbicara menggunakan platform Suara Anak Madani ini untuk mendengar sendiri secara langsung terus daripada mereka yang telah diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai pentadbir dan pengurus bagi negara ini, dan mudah-mudahan dengan pencerahan yang diberikan tentunya akan dapat memandu rakyat Malaysia tentang hala tuju Malaysia Madani. Cincin emas, cincin suasa, boleh dipakai tak kira usia. Agenda Malaysia Madani, agenda bangsa, menjadi penyatu warga Malaysia. Bersama-sama saya malam ini rakan pengacara Cik Marina Ghani, kita akan menerobos ke dalam pemikiran tetamu kita, tidak lain tidak bukan tokoh anak muda yang disegani, kawan dan lawan saudara yang berhormat Adam Adli. Apa khabar Abi? Sihat? Baik, alhamdulillah. Untuk Sri Marina, terima kasih atas liputan. Kawasan okey? Kawasan okey, alhamdulillah. Baru balik. Untuk maklumat rakan-rakan, beliau adalah penerus legasi perjuangan saya di Parlimen Hang Tuah Jaya, dan insya-Allah kita berikan dukungan kepada beliau untuk terus memberikan khidmat bakti, bukan hanya sebagai ahli parlimen tetapi juga sebagai timbalan Menteri Belia dan Sukan. Baik, yang berhormat Saudara Adam, kita sekarang dalam mood menyambut setahun, ataupun dalam bahasa yang lebih tepat sebenarnya membuat pelaporan kepada rakyat selama setahun ini apa yang kita lakukan. Dan baru-baru ini kita juga dihidangkan dengan pilihan raya kecil Kemaman, di mana kita lihat keputusannya masih lagi belum memihak kepada Kerajaan Perpaduan Madani, dan ada cakap-cakap yang memberikan pandangan, boleh juga dianggap sebagai kritikan, bahawa pasca PR15, pasca pilihan raya negeri ini, seolah-olah kita masih lagi mencari what is the best formula terbaik untuk meyakinkan dan menarik sokongan pengundi-pengundi muda 18 tahun ke atas ni. Apa yang sedang KBS sediakan ataupun hidangkan, rancangkan berbaki 4 tahun ini untuk merencana program yang boleh memberikan impak kepada belia kita, dan dalam masa sama mereka yakin dan menyokong Kerajaan Perpaduan Madani. Terima kasih Dr. Sri. Saya kira ini satu peluang yang baik untuk kita mencerahkan balik pandangan-pandangan terhadap peranan dan juga apa yang kita sedang usahakan dalam kita mencari formula. Kita akui bahawa dalam tempoh setahun
sejak kita berdepan dengan pilihan raya umum ke-15 yang lepas, kita berhadapan dengan cabaran. Satu masa dahulu kita ada reputasi, terutama sekali dari segi Pakatan Harapan, reputasi sebagai pemuka politik kepada golongan muda. Menjadi satu pilihan yang orang kata by default orang muda akan pilih bersama dengan Pakatan Harapan yang diteraju oleh keadilan, DAP dan amanah. Terus sekali sekarang kita berhadapan dengan keadaan yang jauh berbeza. Pilihan raya yang ke-15 yang lepas, kita sudah pun melihat sedikit kegusaran yang kita boleh hari ini bincangkan bersama-sama, iaitu undi golongan muda ini tidak solid, tidak 100% bersama dengan kerajaan ataupun sekarang Pakatan Harapan. Hari ini kerajaan perpaduan. Apatah lagi selepas kita berdepan dengan pilihan raya 15, kita tubuhkan kerajaan perpaduan yang tentu sekali penuh warna-warni, masih diperdebatkan sehingga hari ini, masih menimbulkan cakap-cakap baik daripada kawan maupun lawan. Ini menjadikan satu situasi yang amat sukar buat kita menyediakan sebuah pilihan yang baik kepada golongan muda. Ketidakyakinan kepada kerajaan, ketidakyakinan kepada pilihan politik. Tapi kita kena lihat balik kepada salah satu perkara besar yang berlaku, iaitu dasar terhadap pengundian tersebut. Populasi pengundi kita hari ini berubah. Kita ada penambahan 30-40% pengundi yang sebelum ini tidak wujud. Blok pengundi baru, iaitu pengundi berusia 18 tahun dan juga pengundi yang tidak pernah mengundi sebelum ini, tidak pernah mendaftar. Ini terutama sekali menerusi pewartaan penurunan umur mengundi. Yang kedua adalah Automatic Voters Registration, AVR. Inilah keadaan yang sangat orang kata sulit untuk kita olah supaya ia boleh memberi kelebihan kepada kita. Let's talk about this situation politically, for example. Sewaktu ia ini diperkenalkan, litmus test yang pertama adalah dalam pilihan raya negeri Johor. Kalau kita lihat pada pilihan raya negeri Johor, jumlah keluar mengundi dalam kalangan golongan muda itu bukan sahaja tidak bersama dengan Pakatan Harapan, agak sukar untuk kita waktu itu di Johor, malah ianya juga langsung tidak keluar. Peratus pengundian yang sangat rendah berbanding dengan excitement yang kita harapkan daripada pengundi muda ini. Menjadikan momentum ini terpalit sehingga ke pilihan raya ke-15, pilihan raya umum. Antara perkara yang harus kita address, perkara yang kita harus sentuh dan singgung adalah soal persediaan ataupun kesiapsediaan golongan muda ini sebagai pengundi. Diberi hak mengundi pada usia 18 tahun, iaitu lepasan sekolah. Habis SPM, capai umur 18 tahun mengikut tarikh lahir masing-masing, terus automatik menjadi pengundi. You cuma perlu bawa IC saja. Menjelang pilihan raya, you periksa dekat mana tempat mengundi, tak payah register macam kita dulu-dulu, terus mengundi. Yang kurang diberi perhatian sebaik selepas diwartakan adalah soal pendidikan demokrasi dan pendidikan pengundi. Tidak ada usaha besar-besaran yang dilakukan sama ada daripada pihak parti politik, kerana ada orang kata ada kekangan lah. Parti politik ni sentiasa akan ada kekangan dalam soal kita nak lakukan pendidikan politik, takut-takut dilihat sebagai usaha untuk doktrin dan sebagainya. Kemudian dari segi kerajaan sendiri, tak kira sama ada kerajaan Pakatan Harapan yang sebenarnya membawa agenda Undi 18 ini juga, dan kemudian disusuli dengan Perikatan Nasional kerajaan selepas-lepas itu. Kurang program, malah mungkin tidak ada sebenarnya program nasional pendidikan politik, pendidikan demokrasi, sama ada di luar bilik darjah maupun dalam bilik darjah. Hari ini pendidikan dalam bilik darjah itu masih belum dijelmakan sepenuhnya, walaupun elemen-elemen pengenalan terhadap hak sivil, hak warga negara itu sudah diperkenalkan dalam sistem sekolah kita sedikit sebanyak menerusi subjek-subjek yang berkaitan. Tetapi untuk informal learning, pendidikan di luar bilik darjah, itu sudah digerakkan sekurang-kurangnya sejak daripada bulan Jun dan Julai. Jun kita buat dry run, Julai kita launch secara besar-besaran. Itu menerusi usaha yang kita panggil sebagai sekolah rukun negara. Kenapa kita panggil sekolah rukun negara? Kerana kita tidak mahu ianya dilihat sebagai sebuah peluang untuk doktrinisasi kosong yang datang daripada kerajaan hanya semata-mata untuk memastikan golongan muda ni kita kepung
Bagi mereka ni hanya undi pada kerajaan dan sebagainya. Adakah sekolah rukun negara itu diwajibkan untuk semua sekali pelajar? Sekolah rukun negara adalah informal learning. Ia tidak diwajibkan, namun kita berusaha sekeras mungkin, sebaik mungkin untuk pastikan kita boleh reach out, kita boleh sampai kepada setiap institusi pendidikan dan sisi bukan pendidikan juga, dan juga pertubuhan-pertubuhan yang bersama dengan kita, dan mana pada peringkat asal kita sediakan menjelang terutama sekali pilihan raya negeri lah. Waktu itu Ogos pilihan raya negeri, maka Jun dan Julai kita buat pendidikan demokrasi ini secara dry run. Peringkat asal kita letak waktu itu 16,000 sahaja. Ya. Di Target sekitar sasaran. Target sasaran. Dalam hanya tempoh 2 minggu selepas kita mulakan dry run tersebut, 16,000 selesai. Jadi kita cakap kalau begini agensi boleh lanjutkan. Maka dilanjutkan sehingga ke 30,000 menjelang pilihan raya negeri. Double the number first. Namun tak cukup, dan kita tahu dengan kesetukan masa tak mungkin kita mampu untuk bagi impact yang terlalu banyak. Terutama sekali yang boleh beri kesan kepada pilihan raya negeri. Dan dalam back in my mind, saya sebagai salah seorang yang untuk projek sekolah rukun negara ni, saya ambil tanggungjawab untuk monitor serapat-rapat mungkin. Malah dalam 1-2 sesi saya ikut serta supaya kita boleh lihat experience dan hands on, kita boleh tengok keberkesanan dan juga kemajuan program tersebut. Kemudian kita lanjutkan sehingga 60,000. Dia kata, back in my head, I said, ini bukan program jangka pendek. Ini program jangka panjang. Dan bukan hanya soal memberi asas pendidikan demokrasi dengan bentuk kuliah semata-mata. Sebaliknya juga dengan membimbing golongan belia ini supaya ada laluan dan platform yang lebih luas bagi mereka untuk terlibat bukan saja dididik, tapi selepas ini mengolah dan membuat keputusan serta membuat pandangan. Jadi opinion makers kepada golongan belia di luar sana. Mana mungkin agensi-agensi kerajaan di bawah KBS terutama sekali khususnya mampu untuk reach out terlalu banyak, 9 juta golongan belia. Jadi kita pastikan bahawa golongan belia yang kita dekati dalam 3 fasa ni, fasa asas, pertengahan dan lanjutan ni, mereka ni yang jadi spokesperson, menjadi opinion makers kepada rakan-rakan mereka. Of course, kita juga kena utilize social media dan kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Setakat sekarang, sehingga ke bulan Disember, kita sudah pun melepasi 100,000 peserta. Satu lonjakan daripada hanya 16,000 sasaran asal sebagai sebuah program baru. Kita lanjutkan dan kita kembangkan sasaran sehingga ke 100,000 dan sudah pun melepasi kerana kita rajin. Setiap minggu kita buat, tak kira dengan siapa sekalipun. Kita offer kepada institusi, kepada universiti, kepada college, kepada persatuan-persatuan belia dan sebagainya. Malah persatuan-persatuan penduduk pun ada, 1-2 persatuan penduduk yang kita approach, yang kita kata, you nak buat tak satu program pendidikan politik? Tak makan masa terlalu lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini semua asas. Selepas ini ada proses pertengahan dan juga lanjutan yang mana kita nak bina sebuah community, lepasan-lepasan sekolah rukun negara ni yang boleh jadi opinion maker. Di samping itu kita juga guna social media, of course, yang reach outnya sehingga 7 juta tontonan di TikTok dan sebagainya. Cuma isu dia atau cabaran dia adalah bagaimana kita nak terjemahkan ia kepada, like I said, politically speaking, terjemahkan kepada sokongan kepada kerajaan. Yang ni bagi saya adalah satu perkara yang dengan kesedaran baik yang saya fikir saya miliki dan dengan niat yang betul, saya yakin bahawa kerajaan Madani kita bukan begitu. Kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Kita bagi pendidikan politik, pendidikan demokrasi adil-adilnya. Modul yang dibangunkan untuk sekolah rukun negara itu sendiri menerusi proses konsultasi termasuk dengan parti pembangkang. Untuk pastikan ada sebuah ruang yang adil untuk semua, dan anak muda yang tercerah ni saya yakin lebih mampu untuk buat perubahan besar kepada negara berbanding anak muda yang kita doktrin dengan 1-2 pemikiran yang limited, yang terhad. Ada juga pandangan yang menyatakan bahawa KBS melatih, tapi ada kumpulan lain pula mengambil yang akan sambut. Jadi itu cabaran yang saya fikir kita terima pandangan-pandangan tersebut. Tapi dari segi KBS,
Kita tahu undi 18 dahulu, selepas kita buat pindah perlembagaan, selepas daripada undi 18 itu mendapat kelulusan, tidak ada satu program khusus untuk memberikan pendidikan kenegaraan, politik dan sebagainya. Ada ke perbincangan di dalam KBS itu yang mungkin ada pandangan patah balik ke 21 ataupun bagaimana, ataupun nak perhebatkan lagi program bersifat skala besar yang membabit ke semua kementerian? Saya rasa Datuk Seri, ini soalan yang sama macam parti-parti politik juga. Dah turun umur pemuda, dia nak naikkan boleh. Saya rasa tak boleh. Bagi saya, walaupun ia dilihat macam kita boleh reverse the effect of undi 18. Tapi tak adil. Bagi saya, kita tidak boleh cabut hak demokrasi yang telah pun kita bagi kepada mereka. Baik, ada juga kritikan sepanjang setahun ni di mana mereka lontarkan kepada KBS. Dilihat sama ada kurang bersuara ataupun kurang menyengat dalam isu-isu seperti meningkatkan kemahiran anak muda, peluang-peluang pekerjaan, gaji setimpal, kos sara hidup dan sebagainya. Jadi adakah KBS, saya yakin KBS juga aware ataupun sedar tentang perkara ini. Dan tentulah kita bukan fokus hanya kepada sukan dan sebagainya. Jadi dari segi itu, apa sebenarnya jawapan OB terhadap pandangan-pandangan sebegini? Apabila kita mulakan, saya ingat pada waktu itu dalam bulan April macam tu lebih kurang, waktu kita mulakan pembangunan modul untuk sekolah rukun negara di Dewan ILEAD waktu itu, di bangunan ILEAD, Akademi Kenegaraan. Sebelahnya, dalam bangunan yang sama, satu adalah modul pembangunan pendidikan demokrasi, sebelahnya adalah modul pembangunan modul pendidikan literasi kewangan. Artinya kita nak sentuh juga keupayaan dan juga literasi kewangan untuk golongan muda. Yang ini yang sepatutnya menjadi satu lagi projek yang berjalan seiring dengan pendidikan demokrasi, iaitu memastikan bahawa anak-anak muda golongan belia faham ekonomi, faham kewangan, cara untuk urus kewangan dan cara untuk urus kehidupan. Kita berdepan dengan satu keadaan yang sangat sukar. Kita sekarang berada dalam cycle ekonomi yang tidak menentu. Kita berada dalam keadaan yang pertumbuhan sedang berlaku, namun belum tentu limpahannya boleh dirasai sekarang. Jadi golongan muda hari ini masih berdepan dengan cabaran yang terutama sekali cabaran ekonomi dari segi peluang pekerjaan yang setimpal dengan terutama sekali kelayakan akademik yang dimiliki masing-masing. Begitu juga dengan cabaran terhadap gaji yang belum tentu sejajar dengan setimpal dengan apa yang mereka harapkan. Jadi paling tidak pun kita boleh bagi sedikit ruang pada golongan muda, golongan belia ini untuk uruskan kewangan mereka. Bagaimana nak rancang dalam keadaan sebegini, apa yang boleh dilakukan. Itu satu perkara. Kemudian kedua juga, kita address isu yang berkait dengan dan itu diadakan sejajar juga dengan keputusan dari kerajaan untuk mengeluarkan bankrupt yang mana akhirnya memberi kelegaan banyak kepada golongan belia sebenarnya, sebab yang amount yang tu banyak menjejaskan golongan belia. Namun kita juga bangunkan kembali satu program di bawah Rakan Muda, walaupun belum dilancarkan pada waktu itu, iaitu salah satunya yang dicadangkan pada waktu itu adalah sebuah ruang niaga, rakan niaga. Sebut rakan niaga sekarang di bawah Rakan Muda, kita sebut sebagai rakan niaga, di mana ia tidak hanya berbentuk program one off, tapi sebaliknya sebuah network yang luas untuk golongan-golongan belia ni mencari pekerjaan, mencari peluang berniaga, mencari peluang menambah pendapatan. Kita kena tengok trend sekarang, 70% golongan muda yang keluar daripada sekolah, lebih 70% memang tidak akan memilih untuk menyambung pengajian mereka, yang mana kalau disambung, yang pertama sepatutnya itulah peluang untuk mereka tambah pendapatan dengan kemahiran yang ada. Kedua, bentuk pekerjaan yang dipilih, 70% tidak sambung pengajian, jadi mau terus bekerja. Bentuk pengajiannya, bentuk
pekerjaan yang dipilih itu sendiri juga kalau kita tengok antara lainnya apa, meniaga sendiri, pekerja gig terhad kepada bila kita sebut gig economy ni sebenarnya luas dan peluangnya banyak. Betul. Dan memang selalunya lumayan kalau kena dengan cara. Namun terhad selalunya kepada apa yang tersedia di depan mata. Antara lainnya tentu sekali kita tahu rakan-rakan penghantar dan sebagainya, yang makin lama makin ramai dan makin kompetitif. Ketiga adalah social media influencers, cari makan menerusi itu. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah untuk kita compete sebenarnya. Ia tersedia di hadapan mata kerana itulah perkara yang berlaku depan mata tiap-tiap hari. So we have to expand their view sebenarnya. Bagaimana sebenarnya ada banyak peluang. Ini negara membangun. Malaysia ni negara yang kalau ditanya pada orang lain, negara yang sangat subur dan sangat membuka peluang pada ramai golongan-golongan yang ada inovasi dalam diri dia, ada kreativiti yang nak. Malah baru-baru ni kita adakan satu kerjasama dengan startup India untuk kita bawa masuk syarikat-syarikat startup. India terkenal sebagai negara yang sangat besar sektor startup tu, supaya boleh bawa transfer the knowledge dan juga transfer the capital kepada rakan-rakan anak-anak muda belia. Kita buat dengan Majlis Belia Malaysia. Jadi usaha-usaha begini kita terus gerakkan, namun cabarannya adalah kita tahu limitasi atas kapasiti yang dimiliki oleh KBS. Banyak dasar-dasar yang berkait dengan kos sara hidup ataupun in other words ekonomi golongan muda ini terkait dengan kementerian yang jauh lebih besar, Kementerian Ekonomi, sumber manusia dan sebagainya. Kita boleh jalinkan kerjasama strategik, kita boleh buat apa saja yang dalam kapasiti kita. Antara lainnya kita perkenalkan terpanggil Youth Capsule. Youth Capsule ni adalah khusus di Ceras, bilik murah RM10 sehari untuk golongan pencari pekerjaan. Golongan belia yang datang daripada kampung ke Kuala Lumpur nak cari pekerjaan, tak ada tempat tinggal, perlukan tempat tinggal selesa, selamat dan murah. Jadi kita buka lebih kurang 50 bilik Youth Capsule di Ceras. Jadi ini perkara-perkara yang kita cuba lakukan untuk tampung cabaran utama yang dimiliki oleh golongan. Namun kapasiti KBS tentu sekali ada limitnya, ada hadnya. Kita cuba yang mana kita mampu dan mana kita boleh buat within our resources and power. Baik, kita dah dengar beberapa isu jawapan terus daripada Timbalan Menteri Belia dan Sukan, pertamanya kritikan-kritikan yang diberikan, dan kita akan sambung lagi sebenarnya. Saya tidak kesorangan malam ini sebenarnya, saya bersama rakan pengacara Marina Ghani. Mungkin beliau akan tanya soalan-soalan berkaitan sukan dan sebagainya dalam segmen yang seterusnya. Jadi kita berhenti seketika. Baik, YB Adam. Tadi YB Adam ada sentuh tentang Youth Capsule. Yes, okay. Youth Capsule. Capsule tu memang terhad kepada anak muda golongan belia sahaja ke, atau tak kisah pun kalau orang-orang yang dah lebih daripada belia datang? Umur belia. Okey. Secara dasarnya Youth Capsule memang kita perkenalkan sebagai satu inisiatif untuk menggalakkan golongan muda yang mencari pekerjaan dapat menginap dengan selesa pada kos yang paling minimum. Seperti disebut tadi, RM10 sehari dengan fasiliti yang memang bertaraf hotel lah. Lebih kurang 2 bintang, 3 bintang, maybe 2 bintang lah, 2 bintang. Cukup dengan bilik air dan bahan-bahan. Malah kalau tidak boleh bayar RM10, kita tawarkan pula khidmat komuniti untuk bayar kos penginapan mereka. Dan memang untuk masa sekarang Youth Capsule eksklusif untuk golongan belia saja di bawah umur 30 tahun pencari pekerjaan, kerana kita faham bahawa cabaran utama golongan belia yang berhijrah daripada luar bandar ke bandar adalah kos sara hidup. Antara lain yang paling tinggi di Kuala Lumpur tentu sekali adalah penginapan. Itu yang pertama. Soal untuk golongan bukan belia,
yang memerlukan khidmat yang sama sebenarnya ada. Kalau kita tengok bukan hanya pada KBS tapi juga agensi-agensi lain di BKL dan selainnya. Di Kuala Lumpur juga ada. Jadi kita top up untuk golongan belia. Memang khas untuk golongan belia. Khas untuk golongan Bawah belia. 30 tadi Bawah YB 30 Adam tahun. sebut. Oh, bukan 2026 Belum. Belum Tapi lagi. on practice, yes, bawah 30. Baik, terima kasih YB Adam. Baik, Saya silakan. Ini yang berhormat tadi menceritakan tentang saya tertarik itu tentang sektor gig ya. Semua tentang sektor gig. Secara faktanya kita lihat ada trend penurunan dari segi TVET di 22 Institut Latihan KBS Betul. LKBS Institut Latihan Kemahiran Kementerian Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ya. Ya. Misalnya ada data di sini daripada 16,989 orang pada 2019 kepada hanya 9,833 pada tahun 2022. Penurunan sebanyak 42%. Jadi mereka beranggapan bahawa memasuki sektor gig tadi yang dikatakan terfokus, terhidang di hadapan mata, ya, lebih bernilai dari segi kewangan, value for money, kan, lebih dari berbanding menyambung pelajaran dan memberikan tumpuan kepada sektor kemahiran TVET ini. Jadi bagaimana pendekatan KBS dalam menyelesaikan perkara ini, sebab pada kepentingan negara kita perlukan kepada pekerja-pekerja kemahiran tinggi ini. Ya. Yang pertama adalah kita sedang kaji beberapa modul dan subjek yang mana kalau boleh kita pendekkan tempoh pengajiannya supaya ini tidak menjadi terlalu panjang. Kerana macam kita tahu semua nak segera sekarang. Jadi dengan apa yang ada di hadapan mata, peluang-peluang pekerjaan di bawah sektor gig mengambil jalan iaitu menyambung pengajian walaupun dalam bidang TVET, walaupun hanya untuk tempoh mungkin 6 bulan hingga ke setahun, itu dilihat terlalu lama berbanding dengan rakan-rakan yang boleh terus bekerja dengan skill sedia ada, antara yang menunggang motosikal, komunikasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita cuba kaji kerana CJ kemahiran yang dikeluarkan itu bernilai tinggi, boleh dibawa sampai ke luar negara. Kedua adalah kita cuba untuk transform, kita cuba ubah pendekatan yang kita gunakan menerusi IKBN. Antara lainnya kita update dan kita upgrade subjek-subjek yang ditawarkan. Kita juga pastikan sekarang kita promo subjek-subjek yang mana boleh bawa pulangan yang tinggi dari segi pendapatan. Di Kuala Perlis sekarang satu-satunya IKBN yang menawarkan teknologi marine. Gaji ni dalam US dollar. Pertama kali dalam sejarah di Kuala Perlis, kemasukan untuk program teknologi marine ini perlu buat temuduga beratur untuk masuk, kerana hasil ni bukan hanya bila agensi promosi oleh agensi yang berjaya, tetapi juga sebenarnya adalah daripada pengalaman senior-senior mereka yang bagi galakan kepada anak-anak tempatan. Baiknya IKBN ni ia wujud di banyak tempat dan dia ada alumni ni selalu berhubung dan kembali untuk curahkan khidmat, terutama dari segi menasihatkan ramai golongan-golongan pemuda di kawasan tempatan masing-masing. Kedua, kita juga lihat kepada upskilling. Kita tawarkan kursus-kursus reskill dan upskill kepada golongan-golongan yang memerlukan, mungkin datang daripada graduan bukan kemahiran, memerlukan kemahiran untuk masuk ke sektor lain, bukan hanya sektor gig, of course sektor TVET. Jadi kita tawarkan kursus-kursus termasuklah kepada orang yang sudah pun ada sijil ataupun diploma maupun degree. Saya ingat ada satu soalan daripada utusan beberapa bulan yang lepas, dan saya sahkan betul siapa yang ada degree, bachelor's degree, sarjana muda, katakan dalam bidang periklanan atau dalam bidang sastra atau dalam bidang apa sekalipun, cuba nak tukar haluan, nak duduk dalam TVET, kita terima. Tak ada isu, tak ada masalah. Memang kita terbuka. Ia tidak terhad hanya kepada mereka yang tidak pernah mengaji. Tidak ada, siapa-siapa saja boleh ni, malah dibayar, dapat allowance. Cuma ada disiplin yang sedikit ketat.
Sekarang kita nak bentuk mereka ni lebih berdisiplin dan sedia untuk dipasarkan, pasaran kerja. Industry ready, seperti yang kita cakap. Lain daripada itu adalah kita melihat juga kepada subjek-subjek yang lebih seksi. 2025 kita akan bangunkan di Temerloh, kita panggil sebagai IKSN, Institut Kemahiran Sukan Negara. IKSN. Kemahiran Sukan. Okay. Jadi penerapan modul-modul baru yang sebelum ni mungkin tidak ditawarkan di tempat lain, kita bawa ke IKSN, Sains Sukan, dan pemotoran juga. Kita adakan, jalinkan kerjasama dengan beberapa industri player yang besar, nama-nama besar, untuk kita dapat tampilkan graduan-graduan IKBN ni yang lebih marketable, yang lebih dipandang tinggi oleh masyarakat. Sekarang ni juga kita boleh berbangga IKBN kebanyakannya, kalau masyarakat yang terlibat dengan TVET, dia akan nampak IKBN antara yang agak berjaya. World Skill di Singapura sekarang sedang berlangsung di peringkat Asia pula. Kita menang emas. 2 orang pelajar IKBN kita menang World Skills peringkat emas, mengatasi negara-negara Southeast Asia yang lain. Sekarang di Asia untuk dan seterusnya di Dubai, Ya, di Dubai. Jadi ini satu perkara yang saya harap dapat membuka mata bagaimana kita boleh tarik. Dalam masa yang sama kita akui IKBN juga perlu dari masa ke semasa kaji modul-modul yang ditawarkan. Baik, kita bertuah sebenarnya malam ni sebab boleh dengar langsung daripada Yang Berhormat Saudara Adam yang tentunya menjawab pelbagai isu, dan dengan maklumat yang terkini tentang kemahiran. Saya fikir ini platform untuk kita menggalakkan anak-anak muda mengambil tahu ataupun cakna lagi tentang program-program kemahiran ini. Dan untuk rakan-rakan di luar sana, pasti tahu bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri bukan sekadar Timbalan Menteri dan Ahli Parlimen, tapi beliau juga adalah merupakan Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Saya pernah jadilah dulu waktu sebelum jadi kerajaan. Jadi kita akan tanya dan melihat pemikiran politik beliau pula selepas ini. Sebelum itu kita berhenti rehat seketika. Hi, I'm Marina. You boleh kenalkan nama you dan juga dari mana? Okay. My name is Akhilesh and I'm from Kluang, Johor. Daripada Johor. Okay, Akhilesh is it? Okay, Akhilesh, I nak tanya you tentang Kementerian Belia dan Sukan. You tahu tak apa inisiatif yang ditawarkan oleh KBS kepada belia ataupun atlet di Malaysia? Okay, well, so far yang I pernah dengar is yang saya tahu KBS sekarang ni dah mulakan inisiatif untuk membuka stadium Bukit Jalil untuk akses kepada public. So meaning yang orang ramai dia boleh datang dan guna fasiliti-fasiliti di sana untuk train untuk sukan yang mereka nak, untuk sukan yang mereka minat, dan juga mereka boleh menambah baik bakat mereka lah. Dan lagi satu yang saya tahu is projek Ribbon Kuning yang saya pernah dengar is something which KBS is doing for the untuk banduan-banduan yang baru keluar daripada penjara supaya mereka boleh menyumbang kembali untuk masyarakat. Apa yang saya tahulah, diorang lately ni diorang dah banyak start buat liga-liga untuk junior-junior bola sepak, macam contoh Liga Super Rimau macam tu. I think it's a good initiative lah. So sebab nak it improvises the government for like the young kids and like from people outside yang merantau. I think it's a very good initiative that they're doing right now. Itu is about something dia Form 5 habis dia boleh terus dapat diploma. So mereka boleh jimat masa lah. Tapi macam I habis sekolah and then lagi satu and then kira baju 2-3 tahun lah baru start kerja. So untung kurang banyak wang lah. I rasa memang bagus untuk someone that want to go for job faster one lah. Kerana jika you mau bagi job yang okay sikit, you nak diploma. And then you ada inisiatif, you boleh terus cepat lah. Antara salah satu yang saya tahu lah, dia tentang Ribbon Kuning. Dia pasal bekas banduan, and then itu ibarat macam
satu peluang kedua lah untuk diorang. Dan saya rasa benda tu antara salah satu inisiatif yang baik lah untuk diorang, supaya diorang boleh cari kehidupan yang baru, tinggalkan benda yang lama macam itulah pada saya. Daripada pengetahuan saya rasa ada satu program bernama TVET. Itu merupakan sekolah latihan untuk pelajar dari Form 4, Form 5 terus boleh buat sijil SPM dan juga diploma, and dia lebih kepada kemahiran daripada education. And lagi satu adalah Stadium Bukit Jalil. Stadium tu semua orang boleh pergi. It has access to everyone, which is children, adults, younger people, older people. So I think that's the two initiative lah. Ia memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang muda untuk dapat keputusan yang baik, yang tak boleh score well in science, so they can have some other kemahiran. And it also give untuk stadium tu dia macam help all the other people to have experience to go into a stadium. So I think it's a really good initiative. Rakan muda, I think as far as I know, dia dibahagikan mengikut bidang yang orang akan ceburi sebagai kerjaya. So I think I pernah dengar rakan muzik, rakan digital and rakan seni, if I'm not mistaken. Okay, kalau macam I rakan aktif. Kalau you rakan apa? Kalau saya rasa saya akan masuk rakan seni lah, lebih kepada tarian. You menari? Saya dulu pernah menari. Okay, thank you so much. Saudara-saudara rakan penonton, kita masih lagi bersiaran dalam Suara Anak Madani, dan ia tentunya menjadi penting untuk kita membahaskan, khususnya pada malam ini berkaitan dengan isu-isu yang membabitkan generasi muda. Dan sebenarnya yang saya beritahu sebentar tadi, di hadapan kita bukan sekadar seorang pemimpin muda, ahli parlimen, timbalan menteri, tetapi beliau juga merupakan seorang tokoh politik, dan elok juga sebenarnya kita mengambil kira beberapa pandangan beliau tentang hal-hal politik semasa. Jadi saya persilakan rakan pengacara Asia Marina untuk memulakan gelanggang soalan politik pada malam ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. YB Adam. YB Adam dikenali sebagai aktivis yang sangat agresif dan celik politik. So, apa yang YB Adam boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita, anak-anak muda belia di luar sana, tentang aktivisme tersebut? Kongsikan sedikitlah. Menarik, saya bermula pada zaman Syamsul Iskandar, Datuk Seri Syamsul Iskandar adalah ketua Angkatan Muda Keadilan. Jadi saya kira itu adalah zaman yang jauh berbeza dengan sekarang. Zaman tersebut zaman yang penuh cabaran, zaman yang sangat susah. Jadi orang-orang yang terlibat adalah kebanyakannya datang dengan mentaliti yang sedikit berbeza lah. Saya boleh katakan berbeza dan lebih for the lack of better words, lebih gila daripada sekarang. Tidak semua bercita-cita untuk jadi pemimpin. Kebanyakannya bercita-cita untuk melawan. Jadi ia jadi medan tempur, sebenar-benar medan tempur, kerana dalam keadaan demikian waktu itu risiko yang dihadapi oleh setiap orang, terutama sekali golongan muda yang masih lagi belum ada pekerjaan, belum ada jaminan kehidupan, belum ada apa-apa, malah yang bergelar pelajar jauh lebih berisiko untuk gelap masa depan, dikenakan tindakan dan sebagainya. Jadi siapa saja yang terlibat pada waktu itu, dia diuji dengan kesusahan. Kemudian sekarang saya kira jauh berbeza. Yang pertama adalah contestation of idea. Perlawanan idea itu jauh lebih bernilai bagi saya berbanding dengan perlawanan soal siapa lebih agresif, siapa lebih berani, siapa lebih lantang. Ini bukan waktu untuk kita mencapai kemenangan semata-mata. Ini adalah waktu untuk mengisi kemenangan, dan cabaran ini ternyata sebenarnya jauh lebih mencabar
terutama dalam kita membuktikan bahawa kita ni bukan hanya boleh bersuara, kita bukan hanya boleh menempik, tapi kita boleh bekerja. Dan amanah yang diberikan kepada kita secara kolektif, tidak kira apa sekali pun jawatan, sama ada besar ataupun kecil, ia datang dengan tanggungjawab yang dihitung satu persatu. Sebelum ni yang akan menghitung kita adalah authority. Sekarang yang menghitung kita, yang beri judgement kepada kita, yang akan menghukum kita adalah masyarakat yang nak tengok kita jalankan amanah. Saya kira aktivisme sekarang oleh golongan yang mungkin di luar pula kerajaan. Saya bercakap mungkin daripada sudut orang yang dulu sekarang berada dalam kerajaan. Dia yang di luar kerajaan yang masih meneruskan dengan aktivisme masing-masing, yang masih wujud sehingga ini, masih segar, yang masih lagi bercakap soal perubahan, yang masih memperjuangkan banyak isu-isu yang belum kunjung sudah dalam negara kita. Kita kena akui perkara ini. Mereka juga berhadapan dengan situasi yang menuntut setiap daripada mereka itu untuk mengikut, bukanlah mengikut arus yang sedang kita gerakkan, tapi mengikut peredaran dan perubahan zaman. Melawan autoriti itu sekarang lebih susah, kerana kalau nak kata dulu Barisan Nasional jadi kerajaan, maka solusi paling mudah untuk semua orang adalah tukar kerajaan Barisan Nasional, berubah kerajaan. Masih ada isu yang belum selesai. Pakatan Harapan pernah jadi kerajaan pertama kali, 2 kali. Barisan Nasional pernah jadi kerajaan, pernah jadi berbangkang, jadi kerajaan kembali. Perikatan Nasional, gabungan baru pun pernah jadi kerajaan. Jadi siapa yang tak pernah jadi kerajaan dalam negara ni? Semua pernah jadi kerajaan. Ternyata isu-isu dan agenda yang diperjuangkan pula oleh golongan aktivis, sama ada dari segi mahasiswa, daripada segi human rights, daripada segi demokrasi ataupun banyak perkara-perkara lain tu, akan sentiasa wujud cabaran, akan sentiasa wujud halangan. Sistem itu yang kita panggil sebagai sistem bernegara ini, dia bukan sistem yang simple. Sebab itu yang sekarang berada dalam kerajaan yang dulu bergelar rakan ni ada peranan strategik masing-masing. Kita menjadi pemudah cara, kita menjadi pembuka ruang. Kita hari ini kerajaan madani, seharusnya dilihat sebagai kerajaan yang kita boleh ada perbezaan pendapat dengan orang-orang yang sedang beraktivisme di luar sana, memandangkan kebanyakan daripada yang sekarang berada di tampuk pemerintahan ni pun adalah orang-orang yang sepatutnya ada kesedaran yang sama. Jadi kita memudahkan cara. Kalau ada perkara-perkara yang mungkin tidak dilihat sesuai dengan dasar kerajaan, maka kita ambil pula tanggungjawab untuk bantu, facilitate perbincangan, bagaimana kita nak menguraikan persoalan-persoalan tersebut. Ini peranan-peranan yang boleh kita mainkan sekarang, saya kira. Bobby, pasca Kongres AMK, Angkatan Muda Keadilan, apakah di sana terdapat plan ataupun perancangan yang jelas untuk membantu menjayakan, menerangkan kepada orang-orang muda terutamanya mengenai Madani itu sendiri, yang berusia kepada 6 teras? Apakah ada kegiatan atau perancangan in the pipeline yang telah pun disediakan oleh YB? Sebab Datuk Seri sebut tentang Kongres AMK. Saya ingat dalam episod sebelum ni, Suara Anak Madani, Datuk Seri akhiri dialog dengan YB Charlie Kang, Raja Ali Haji. Kebetulan dalam ucapan dasar saya di Kongres AMK pun saya guna Raja Ali Haji. Syair nasihat. Saya guna Gurindam 12. Okey. Itu nasihat kepada pemimpin diraja. Jadi saya kira itu antara, orang kata, mukadimah bahawa kita mahu anak muda yang duduk dalam Angkatan Muda Keadilan ini diberi peluang untuk mengayakan diri mereka dengan kefahaman yang jauh lebih tinggi, sesuai dengan peranan hari ini sebagai sebuah kerajaan. Kita memang sebagai kerajaan kita akan mula bersifat lebih defensif, terutama sekali kerana kita ni yang menjaga kubu. Basically kita terpaksa menjawab, kita yang akan menerima serangan, kita yang akan jadi punching bag.
kita kena terima realiti yang ni. Takkan boleh lari. Sehingga ke pilihan raya 16 nanti, kita akan sentiasa berdepan dengan tembakan, kritikan dan cabaran. Jadi, yang paling penting bagi terutama sekali golongan yang duduk dalam AMK ni adalah perlu ada pengetahuan, perlu ada fahaman, dan kita perlu bentuk jati diri dan letakkan fokus yang betul. Antara lainnya, kena address masalah dan kena address kelemahan. Kita kena akui bermula daripada problem statement. Problem statementnya apa? Kita nampak ada sedikit kurang kelemahan dari sudut komunikasi kita. The battle of social media, kita masih belum boleh kata kita memenangi perlawanan tersebut. Kedua, contestation of idea. Hari ini pembangkang kita juga adalah orang yang pernah duduk dalam kerajaan. Jadi dia pun boleh kalau nak bercakap soal dasar dan polisi. Maka anak muda dalam Angkatan Muda Keadilan ni harus pandai menerangkan dasar dan polisi. Kita ada Madani sebagai kerangka pada kerajaan hari ini. Sebagai falsafah pada kerajaan hari ini. Falsafah Madani ini adalah falsafah yang antara paling kaya yang pernah diperkenalkan dalam negara kita. Kita pernah ada satu Malaysia, keluarga Malaysia dan sebagainya yang bersifat lebih surface. Tapi Madani ni jauh, perbincangannya terlalu mendalam. Jadi yang duduk dalam AMK ni kena rajin. Kita mewakili sebuah kelompok parti politik yang hidup bernafas selama ini dengan idealisme. Maka inilah perkara yang perlu diterapkan. Terutama sekarang. Tadi saya sebut tentang cabaran dulu diuji dengan kesusahan. Sekarang ni kita diuji dengan kesenangan, kekuasaan. Wah, senang, selesa. Semua orang ambil orang kata complacent. Soal mungkin ambil lebih ringan soal nak mengayakan diri. Jadi inilah perkara-perkara yang kita buat. Sebab tu antara lain ini kita tubuhkan akar Akademi Keadilan Rakyat khusus untuk kita jalinkan balik kerjasama dengan setiap think tank, setiap badan pemikir, setiap sekolah latihan dalam parti, untuk dijadikan sebuah modul yang lebih tertumpu untuk Angkatan Muda dan rekrut-rekrut baru. Kedua, jalinkan kembali hubungan dengan rakan-rakan strategik kita. Selama ini rakan utama kepada AMK dan keadilan sendiri sebagai sebuah parti adalah golongan aktivis, mahasiswa, civil rights, human rights, pejuang-pejuang demokrasi dan sebagainya. Kita kena jaga balik hubungan-hubungan. Yes, kita sekarang berada dalam keadaan yang sangat complicated, kompleks. Kita nak berdepan. Saya sendiri berdepan dengan rakan-rakan kita yang masih lagi duduk dalam NGO dan sebagainya. Ini kadang-kadang agak sulit. So kita kena mampu untuk duduk, bincang dan berdialog. Ketiga, yang terakhir sekali, kita kena address the original question soal komunikasi. Dan kita harus step up, kena lebih kreatif dan kena lebih berani sedikit dalam soal berkomunikasi. Saya sendiri hanya ada tempoh sehingga 2025. Satu term. Saya takkan naikkan umur AMK ke 40. Jangan risau. Bagi peluang Marina. Bagi peluang pada Marina dan rakan-rakan. Ni sebenarnya. Okay. But to me, tugas saya adalah menyediakan landasan dan foundation, asas untuk disambung dengan jauh lebih baik oleh yang akan datang. Baik, rakan-rakan yang mengikuti siaran kita, masa itu sebenarnya saya selalu sebut sangat mencemburui. Kita punya tokoh muda yang punya banyak pemikiran dan idea serta perancangan yang dilakukan, dan banyak perkara yang kita dapat malam ini dari segi inisiatif Kementerian Belia dan Sukan yang mana beliau bergabung dengan Menteri Hanayo dan juga program-program politik yang telah dianjurkan. Saya nak tutup dengan syair nasihat oleh Raja Ali Haji yang berbunyi seperti begini. Ayuhai anak muda remaja, jika anak anda menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja serta rajin pada bekerja. Ini bukan anda menjadi raja tetapi menjadi pemimpin. Mesti dah memiliki hati yang mulia dan komited terhadap tugas yang diamanahkan. Jadi saudara-saudari, rakan yang setia dengan Suara Anak Madani, jangan lupa ikuti kami di semua saluran social media, YouTube, X, Facebook dan pelbagai lagi saluran social media yang lain. Kita akan terus bersiaran setiap minggu, mencungkil pendapat dan pandangan serta pemikiran pemimpin-pemimpin yang sekarang sedang berada di teraju kepimpinan untuk membawa Malaysia
ke arah yang lebih baik dan bermaruah. Bersama kita membangun Malaysia Madani. Sampai kita jumpa di siaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. See the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Yeah. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Are you